A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwaj tahirat ajma'in. Allahumma shrah sadrana lil iman wal islam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma fahhimna asrar al-Quran kama tuhibbu wa tardah. Okey, Muzat Ahmadiyah sallallahu alaihi wasallam, maktub ke-19 daripada koleksi Risalah An-Nur, isyarat yang ke-17 insyaallah. Sungguhnya mukjizat yang paling besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Al-Quran adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri Rasulullah SAW mukjizat yang paling sendiri, yaitu yani ahlak yang tinggi, ahlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabnya, ahlaknya dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan lawan dan kawan telah bersepakat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tahap tertinggi dalam setiap ahlak yang terpuji. Ini dikuatkan lagi dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an dalam satu hadis. Lamma ishtadda al-harb kunna naltaji ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa natahassan bihi. Apabila perang menjadi semakin berkecamuk, kami beralih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbenteng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua suruh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani berani kerana beranian, keadilan, kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlaknya adalah sangat tinggi. Jadi itulah saya kita jadi berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradab dengan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adab Al-Quran, kan? Adab dan akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kita pun berakhlak dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ceritakan ini untuk anak-anak kita supaya mereka ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka ikut. Supaya mereka tidak ikut pada mereka adalah vira-vira pahlawan yang lainnya dalam mainan game, kan? Jadi kita tunjukkan Rasulullah SAW satu-satunya, kita kena ambil contoh akhlaknya yang ikuti, kan? Jadi demikian, memiliki setiap akhlak mulia yang paling tinggi, yang tidak mungkin dicapai oleh siapapun. Kita menyerahkan penjelasan ini dalam kitab Asy-Syifa' Syarif yang ditulis oleh Qadhi Iyad, seorang ulama Al-Maghrib, Maroko. Qadhi Iyad yang menulis kitab Asy-Syifa' Syarif, dalamnya itu banyak diceritakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sungguhnya antara mukjizat yang agung milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibenarkan oleh sahabatnya dan musuhnya, yaitu syariat agung Rasulullah SAW, syariat yang Nabi SAW yang membawa, syariat ataupun sunnat Rasulullah SAW, boleh kita katakan sallallahu alaihi wasallam, yang belum ada dan tidak akan ada tandingannya sampai bila-bila pun. Kami juga menyerahkan sebahagian penerangan tentang mukjizat yang agung ini kepada Risalah An-Nur, yani 33 kalimah dan 33 maktubat dan lamaat dan syu'at, sebab di sana banyak diterangkan berkaitan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu mukjizat yang besar juga, sebab tidak ada bandingannya, dan walaupun abad asar berubah, tapi syariat yang Nabi SAW membawa masih kukuh. Undang-undang yang Nabi SAW ataupun cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap abad boleh digunakan. Dan begitu juga antara mukjizat Rasulullah SAW yang agung dan mutawatir, yaitu peristiwa terbelahnya bulan. Itu pun masyhur dan disebut dalam Al-Quran juga. Terbelahnya bulan ini
samping telah diriwayatkan secara mutawatir dengan pelbagai versi oleh Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Imam Ali, Anas, Huzaifah dan ramai lagi daripada kalangan para sahabat Nabi yang agung. Jadi ayat Al-Quran juga telah mengumumkan tentang mukjizat yang agung ini kepada alam semesta. Dan sebagaimana disebut melalui An-Nas, Astagfirullah, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Dan telah hampir saat, yani kiamat dan terbelahlah bulan. Jadi kaum musyrikin Quraisy yang keras kepala tidak menghadapi kabar yang telah diberitahu oleh ayat ini dengan keingkaran. Mereka tidak kata, ini tipu, ini dusta. Tak jadi begitu. Tapi mereka hanya berkata, ini adalah sihir. Maksudnya mereka kata, kejadian begitu ada, kami nampak. Tapi itu adalah sihir, bukan mukjizat. Ini bermakna kejadian terbelahnya bulan adalah sesuatu yang pasti. Hatta ia diterima golongan kafir. Jadi mereka pun terima. Tapi mereka untuk nak tolak bagi cari alasan, kata ini sihir. Sihir yatim Abu Talib, dia sampai ke langit pula. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan mukjizat terbelahnya bulan bagi para penduduk bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menunjukkan mukjizat Mi'raj yang agung kepada para penduduk langit. Jadi ada dua mukjizat yang besar, Insyiqaqul Qamar, terbelahnya bulan, dan Isra Mi'raj. Kalau kita melihat Insyiqaqul Qamar, kebanyakannya untuk ahli ard, ahli bumi yang mereka melihat kan. Tapi Isra dan Mi'raj masa itu mungkin manusia tak berapa saksi. Tapi kebanyakannya apa? Penduduk langit, khususnya malaikat yang mereka melihat. Jadi kita dalam mukjizat Isra dan Mi'raj ini kita serahkan kepada risalah kalimat ke-31 berkaitan risalah Isra dan Mi'raj itu, dan Ustaz membuktikan di sana apakah hikmahnya Isra Mi'raj ini, kenapa berlaku dan kenapa jadi khas kepada Rasulullah SAW, bagaimana kejadian itu, hakikatnya bagaimana, dan apa buahnya, natijahnya, samaratnya, apa yang Nabi SAW membawa kepada kita melalui Isra dan Mi'raj itu. Dalam risalah Isra Mi'raj itu kita terangkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi para musyrikin kan, mereka namun kita akan berbicara mengenai perjalanan ke Baitul Maqdis yang Nabi SAW Isra, yakni perjalanan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, yang merupakan satu pendahuluan bagi mukjizat peristiwa Mi'raj, dan juga mengenai mukjizat yang berlaku pada pagi Mi'raj setelah Nabi SAW kembali berdasarkan kepada permintaan kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk memberitahu sifat-sifat Baitul Maqdis. Jadi masa Nabi SAW balik, kan mula-mula Nabi SAW jumpa dengan Ummu Hani, sebab masa itu di rumahnya kan, ceritakan kepada beliau. Jadi dia kata, jangan cerita ni kepada orang, nanti orang dusta kamu, nanti mereka tak iman. Tapi Nabi SAW kata, saya kena bagi tahu. Tapi bagaimana bagi tahu, bagaimana siarkan menyebarkan. Jadi masa keluar, mula-mula jumpa dengan Abu Jahil. Jadi Nabi SAW ceritakan kepada dia. Abu Jahil kata, oh dia seronok. Ini macam tipu kan. Nanti boleh ke saya kumpul semua ahli Makkah, sama kamu ceritakan kepada mereka. Nabi SAW kata boleh. Jadi dia yang kumpul semua. Jadi Nabi SAW ceritakan kepada mereka. Tapi mereka tanya banyak soalan berkaitan dengan Baitul Maqdis. Mereka tahu Nabi SAW belum pergi lagi sana. Beberapa kali kan Nabi SAW pergi dengan kafilah untuk niaga. Setiap tak sampai sana. Tak sampai Baitul Maqdis. Sebab Nabi SAW tak tahu. Tetapi ada kaum Quraisy yang mereka sentiasa pergi dan mereka tahu Baitul Maqdis. Bukan yang masjid itu,
Tapi kawasan sekitar itu, mereka tahu. Nah, namun kaum Quraisy mendustakan Rasulullah SAW. Mereka berkata, jika kamu memang telah pergi ke Baitul Maqdis, terangkanlah kepada kami sifat-sifat bagi pintu-pintu dan dinding-dindingnya Baitul Maqdis serta keadaan-keadaan masjid tersebut. Dan masjid dan sekeliling Baitul Maqdis bagi tahu kami. Rasulullah SAW bersabda, فَكَرَبْتُ كُرْبًا لَمْ أَكْرُبْ مِثْلَهُ قَدْ فَجَلَّ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَكَشَفَ الْحُجَبَ أو حجب بيني وبينه حتى رأيته فنعدته وأنا أنظر إليه. Bermaksud, aku berada dalam kesusahan yang tidak pernah aku rasai sebelum ini. Kerana soalan-soalan mereka, banyak mereka tanya. Lalu tiba-tiba Allah menzahirkan Baitul Maqdis bagiku. Dan siaran langsung, Nabi SAW melihat, menyingkap hijab antaraku dan masjid itu, sehingga aku melihat masjid itu. Yang kita panggil itu tayyi mekan. Tayyi zaman, tayyi mekan. Yani mekan itu, mekan bukan makannya. Tempat itu macam diguling. Diguling tu Nabi SAW melihat langsung ke Baitul Maqdis. Dan cerita kepada mereka, cerita tentang sifat-sifatnya. Ada ramai beriman, tapi ada yang tak iman juga. Mereka kata ini pun sihir. Jadi demikianlah pada masa itu, kaum Quraisy dapati bahawa Rasulullah SAW telah memberitahu mengenai Baitul Maqdis dengan satu pemberitaan yang sahih dan sempurna. Dan masa itu Nabi SAW tambah lagi kepada mereka, Ra'aitu qafilatan lakum wa ana fit tariq wa satasilu qafilatakum gadan fi waqti kadza. Aku telah melihat sebuah kafilah milik kamu ketika aku berada di jalan. Kafilah kamu ini akan sampai esok pada waktu sekian. Katalah mungkin sebelum zuhur, selepas zuhur ke, dan waktu tertentu yang bagi tahu mereka. Kemudian mereka mula menunggu kafilah tersebut pada masa yang ditetapkan itu. Namun kafilah itu terlambat selama 1 jam. Ahli tahqiq telah mengesahkan bahawa matahari berhenti selama 1 jam agar pemberitahuan Rasulullah SAW menjadi benar. Atau dengan kata lain, bumi memperhentikan perjalanan dan tugasnya selama 1 jam untuk menunjukkan bahawa sabda Rasulullah SAW adalah benar dan memperlihatkan perkara itu dengan memperhentikan matahari. Jadi sungguhnya bumi yang besar ini meninggalkan tugasnya untuk mengesahkan sepatah kata yang terbit daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Muhammad al-Arabi. Matahari yang besar itu pula menjadi saksi kepadanya. Fahamilah sejauh mana kesengsaraan bagi siapa yang tidak mempercaya orang seperti ini dan tidak mentaati segala perintahnya. Kan? Dan juga sejauh mana sebahagian orang yang mempercayainya dan berkata bagi perintah-perintahnya, sami'na wa ata'na. Betapa untungnya mereka yang kata kepada Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Bukan yang kata seperti orang Yahud, sami'na wa asayna. Kan? Kami dengar dan buat isyan. Kan? Orang Yahud begitu yani. Walaupun mereka dengar, mereka tahu, tapi mereka asa yani, mereka isyan, derhaka kepada Rasulullah SAW, kepada Allah. Jadi mereka kan memang begitu. Janji pun tak ikut janjinya, tak ikut janji kepada Allah dan Rasulnya. Apatah lagi mereka ikut ke janji kepada manusia. Tak ikut kan. Dan katakanlah, Alhamdulillah ala al-iman wal Islam. Alhamdulillah di atas anugerah iman dan Islam. Ya. Jadi isyarat yang ke-17 itu jelas berkaitan akhlak, adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkaitan insyaqul qamar adalah membuktikan kebenaran dan nubuwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi seterusnya isyarat yang ke-18 pula, mukjizat yang terbesar, yang kekal dan masih di tangan kita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Karim. Jadi mukjizat yang terbesar, kekal dan masih di tangan kita, mu'jiz yani. Yani manusia ajiz membawa seperti Al-Quran. Walaupun Quran mencabar kepada manusia, jadi mereka diam terhadap cabaran Quran itu. Tidak boleh membawa satu surahnya pun, satu ayatnya pun. Jadi Quran itu adalah mu'jiz dari 40 aspek yang Ustaz ceritakan dalam Risalah An-Nur, dalam Risalah Muzat Quraniyah, Muzat Quraniyah dan Isyaratul Ijaz. Isyaratul Ijaz dan Muzat Al-Quran dari aspek nazamnya kan. Dari 40 aspek. Yani Quran itu adalah mu'jiz. Saya ceritakan sebahagian aspek-aspek itu. Jadi kalimat ke-25, ini kan kita baca sekarang Muzat Ahmadiyah, Muzat Rasulullah SAW dalam kitab Zulfikar. Dalam kitab Zulfikar juga ada satu bahagian itu adalah Muzat Qurani. Ya. Jadi kami Ustaz menerangkan dalam risalah itu 40 aspek itu Muzat Al-Quran secara ringkas sebanyak 150 muka surat. Jadi jika ada yang berkata sungguhnya kemukjizatan Al-Quran adalah dalam bidang balaghah, kan? Yani kebanyakan yang terbesar mukjizat Al-Quran itu dari aspek balaghat dan balaghat, fasahat, ataupun daripada khabar daripada masa lalu, masa akan datang. Jadi adalah syifa kepada orang sakit dan banyak lagi. Senang dibaca, senang dihafal dan tidak bosankan. Balaghah sebab pada masa itu kaum Quraisy, nanti di hujungnya ini kita akan ada saya terangkan di sana. Pada masa itu adalah balaghah adalah sangat masyhur, terkenal. Mereka kalau bagi pidato ataupun puisi ataupun khitabah, masa itu mereka cakap dengan balaghah. Balaghah masa itu orang-orang yang mereka punya balaghah itu, mereka maksudnya memberi kata-kata yang sangat sesuai dengan masa, dengan orang dan dengan tempatnya itu. Itulah balaghahnya. Sedangkan sebetulnya semua peringkat masyarakat merasai satu habuan daripada kemukjizatan tersebut. Sayangnya, kemukjizatan yang terdapat dalam balaghah tidak dapat difahami kecuali hanya satu dalam 1000 orang alim yang muhakkik ataupun balaghah, kan. Tetapi dalam peringkat masyarakat semua kena ada habuan daripada mukjizat itu, mukjizat Al-Quran itu. Ya, saya berterangkan di sini, sungguhnya Al-Quran Al-Hakim memiliki satu jenis kemukjizatan bagi setiap peringkat. Bahkan Al-Quran membuat setiap orang merasai kewujudan kemukjizatan Al-Quran dengan salah satu bentuk di bawah ini, yani menurut bidang masing-masing. Contohnya, Al-Quran menunjukkan kemukjizatan dalam bidang balaghah yang luar biasa bagi peringkat ahli balaghah dan ahli fasahah, yang fasih. Yani kata-kata yang baku yang mereka cakap tu sangat fasih dan sangat jelas, dan balaghah kita kata adalah bercakap dengan hal yang iktidha itu, kan, ataupun menurut boleh kita kata muqtadai hal. Jadi Al-Quran menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dalam gaya bahasa yang cantik, aneh dan tinggi bagi peringkat penyair dan pemidato. Jadi oleh sebab itu semua penyair dan pemidato mereka diam yani terhadap Al-Quran. Jadi gaya bahasa Al-Quran walaupun dikagumi, namun tiada seorang pun yang dapat meniru gaya bahasa tersebut. Siapa yang buat itu pun mereka orang yang sekalinya mula galak-galak seperti Musailamatul Kazzab, kan. Berlalunya zaman tidak menjadikan gaya bahasa itu tua. Yang semakin masa tua,
semakin gaya bahasa Quran itu adalah semakin mudah. Seolah-olah baru turun. Segar yani, sentiasa segar. Sentiasa mudah. Jadi gaya bahasa Al-Quran adalah prosa yang tersusun di puisi yang berbentuk prosa yang membawa kemuliaan dan kemanisan. Kemudian Al-Quran menunjukkan kemujizatan dalam pemberitahuan mengenai perkara gaib. Yang gaib itu hanya Allah tahu. Quran bagaimana bagi tahu? Sebab Quran adalah kalamullah. Yang luar biasa bagi peringkat para peramal dan para pemberitahu mengenai perkara gaib, yang orang kahin. Ada masa itulah ada orang kahin, yani mereka bagi tahu tentang masa akan datang. Mereka dapat kabar-kabar walaupun sebahagian kabar angin daripada para jin. Jadi Quran yang bagi tahu kabar daripada masa lalu, masa akan datang. Mereka sangat takjub yani terhadap pemberitahuan Quran itu. Malah Al-Quran menunjukkan kemujizatan mengenai pemberitahuan mengenai umat yang telah lalu dan peristiwa-peristiwa mereka, macam Ashab Ukhdud, Ashabul Kahfi, kan, antara kejadian antara Habil dan Kabil. Sedangkan kadang-kadang peristiwa-peristiwa pada masa hadapan apa yang akan berlaku dan tepat yani. Bukannya kata aku sangka begitu, aku sangka akan jadi begitu. Ada sangkaan yani. Tetap bagaimana akan berlaku bagi tahu begitu. Kan? Tentang alam barzah, akhirat, tentang syurga, kan? Tentang peringkat-peringkat langit dan bumi, tentang peringkat ahli sejarah dan ulama dalam peristiwa-peristiwa alam semesta. Serta Al-Quran menunjukkan kemujizatannya dalam undang-undang Al-Quran yang suci bagi peringkat pakar dalam ilmu kemasyarakatan, yani ilmu sosial dan ahli politik. Yang sungguhnya syariat yang agung yang berpunca daripada Al-Quran menampilkan rahsia kemujizatan ini. Bayangkan kita sekarang contohnya ada negara, contohnya di Turki, dah 100 tahun, berapa kali mereka tukar undang-undangnya. Mereka buat undang-undang, dan setelah 10 tahun jadi itu tak guna lagi. Tukar lagi. Tapi syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala letak undang-undangnya itu tidak berubah. Maksudnya zat yang melihat masa akan datang dan dia tahulah psikologi keadaan manusia yang buat undang-undang itu adalah sesuai untuk semua zaman, semua masa. Mungkin dari segi furu'at sebagai benda kecil, mungkin menurut abad ada perubahan sedikit kecil-kecil, tapi pada hakikat asasnya sama, tak berubah. Jadi selain itu, Al-Quran menunjukkan bagi peringkat orang yang berkecimpung dalam ilmu ma'rifat, ketuhanan, dan hakikat penciptaan yang suci dalam Al-Quran. Atau Al-Quran menjadikan peringkat ini merasakan wujudnya kemujizatan ini. Jadi Al-Quran menunjukkan juga bagi peringkat ahli tarikat dan ahli kewalian kemujizatan dalam rahsia-rahsia ayat Al-Quran yang sentiasa bergelora seperti laut. Wahakaza. Apabila dibacakan Al-Quran, maksudnya demikian Al-Quran membuka tingkap di hadapan setiap peringkat masyarakat yang berjumlah 40 peringkat, lalu menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Jadi untuk semua peringkat, jadi Quran itu ditunjukkan mujizat yang sesuai untuk mereka. Apabila dibacakan Al-Quran ke atas peringkat orang awam yang berdasarkan pada telinga mereka, yani orang awam yang sentiasa dia tak boleh baca dan tapi dia dengar, dia pandai dengar. Untuk orang awam yang pandai dari segi mendengar, ahli kita panggil uzun, yani ada telinga dan faham sedikit sebanyak makna-makna Al-Quran. Orang awam yang memiliki telinga itu mengesahkan bahawa Al-Quran tidak menyerupai kitab-kitab yang lain. Sebab mereka sentiasa dengar, masa kalau baca Quran dan atau baca kitab lain, mereka bezakan. Jadi mereka kata,
Quran ini tidak menyerupai kitab yang lain. Sama ada Al-Quran ini berada di bawah semua kitab yang telah kita dengar, namun tidak mungkin bagi seseorang untuk mengatakan kata-kata ini hatta musuh. Ini adalah mustahil 100%. Atau Quran itu adalah berada di atas semua kitab yang telah kita dengar. Memandangkan Quran itu tidak menyerupai kitab-kitab yang lain, sama ada di bawah segala kitab itu ataupun di atasnya. Di bawahnya itu, maksudnya pilihan itu tidak ada orang yang mengakui. Maksudnya Quran itu adalah mukjizat dan atas segala kitab yang lain. Kami akan menjelaskan sedikit sebanyak kemujizatan yang difahami orang awam yang memiliki pendengaran untuk membantunya. Sungguhnya apabila Al-Quran yang bersifat mukjizat ini muncul, maka ia mencabar seluruh alam dan membangkitkan dalam diri manusia dua keinginan yang kuat. Masa mencabar manusia ini, ada dua keinginan yang kuat keluar pada manusia. Yang pertamanya, keinginan untuk meniru bagi para pencinta Al-Quran, dan mereka nak tiru Al-Quran itu. Nak sebut kata-kata yang serupa. Dan mereka suka dan cuba meniru. Atau dengan kata-katanya, keinginan untuk meniru gaya bahasa Al-Quran yang dicintai dan keinginan untuk bercakap seperti Al-Quran. Yang bukan yang maksud sini mereka nak cuba membawa seperti kitab Al-Quran. Bukan yang mereka nak menukar ataupun membawa satu agama yang baru. Bahkan mereka sangat suka gaya bahasanya bercakap seperti gaya cakapan Al-Quran. Ya, untuk mereka meniru. Ada yang kedua, golongan yang kedua, keinginan untuk mengkritik dan menentang bagi musuh-musuh Al-Quran. Atau dengan kata lain, keinginan untuk membatalkan dakwaan kemujizatan dengan cara menyayangi Al-Quran dengan sesuatu yang seperti gaya bahasa Al-Quran. Seperti Musailamah kan. Dia membawa ayat-ayat Salat al-Muhassain, Tulaiha, Asadi, Hakaza. Mereka bawa ayat-ayat yang menyerupai kepada Al-Quran. Mereka nak tiru juga, tapi mereka nak memusnahkan, merosakkan yang sebenarnya. Dengan kedua-dua keinginan yang amat kuat ini, tertulislah berjuta-juta buku berbahasa Arab di bidang ini. Ini adalah jelas. Apabila dibuat perbandingan dengan Al-Quran, maka akan berkata setiap orang yang mendengar Al-Quran, sungguhnya Al-Quran tidak menyamai satu daripada kitab-kitab yang itu. Tak sama dengan mereka. Oleh itu, sama ada Al-Quran itu berada di bawah semua kitab tersebut, dan ini adalah mustahil 100%. Selain itu, tiada seorang pun, hatta syaitan, dapat mengatakan sedemikian. Ataupun Quran itu berada di atas semua kitab tersebut. Jika demikian, sungguhnya Al-Quran yang mujiz itu dan penerangan itu berada di atas semua kitab yang ditulis. Jadi oleh Al-Quran menunjukkan kemujizatan sehingga kepada peringkat orang awam, dan orang awam pun boleh melihat kemujizatan Al-Quran itu. Orang awam yang jahil, yang tidak memahami makna tanpa mendatangkan rasa bosan. Mereka dengar tak bosan. Ya, sungguhnya seorang awam yang jahil berkata, jika aku mendengar bait-bait syair yang paling cantik dan paling masyhur sebanyak 2 atau 3 kali, aku berasa bosan. Sedangkan Al-Quran ini tidak membuatku berasa bosan sama sekali. Bahkan menambah bagiku kerinduan untuk mendengarnya berkali-kali. Oleh itu Al-Quran bukanlah kata-kata manusia. Banyak kali kita dengar surah Al-Fatihah, hari-hari kita baca, tak rasa bosan. Saya tanya kalau kepada orang Melayu, bosan ke makan nasi? Ya, hari-hari makan nasi. Bosan tak? Bosan. Sebab apa? Keperluan asasi untuk tubuh. Akhirnya, Quran itu adalah keperluan asasi untuk roh kita. Banyak-banyak kali pun dengar, tak rasa bosan. Setiap kali rasa rindu nak baca. Jadi Al-Quran juga menunjukkan kemujizatan kepada siapa? Peringkat kanak-kanak.
yang berusaha untuk menghafal Al-Quran. Dengan tetapnya Al-Quran yang besar itu di dalam ingatan yang kecil bagi budak-budak yang halus, lemah dan masih mentah, yang tidak dapat untuk menetapkan dalam ingatan mereka satu muka surat daripada buku-buku lain. Namun berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran sangat mudah bagi mereka, walaupun terdapat banyak ayat yang hampir serupa yang menyebabkan kekaburan dan gangguan dalam menghafal. Tapi Masya Allah, berapa juta sekarang di dunia ini kan, ada orang hafizul Quran, hufaz, budak-budak kecil, senang hafal. Ini adalah kemuzatan Al-Quran. Adakah yang orang hafal buku-buku seperti Al-Quran, orang lain hafal macam tu? Kan? Tak ada. Ini adalah kemudahan. Allah mudahkan. Allah mudahkan untuk orang yang cuba hafal. Dan Al-Quran juga menunjukkan kemudahan kepada siapa? Kepada para pesakit. Dan orang yang hampir mati yang terkesan dengan kata-kata dan bunyi bising, walau sedikit. Mereka kalau dengar bising-bising, mereka tak tahan. Jadi kemujizatan di mana sungguhnya mereka berpendapat bahawa bunyi gemuruh dan gema yang lembut dan cantik yang terbit daripada Al-Quran adalah seperti air zam-zam. Oleh sebab kita baca apa? Kepada orang sakit, Yasin. Surah Yasin. Jadi itu bagi terapi yang ini apa? Syifa. Sebab satunya doa, satunya itu adalah untuk keperluan roh, dan dia kata-kata orang biasa buat terapi dengan bunyi juga kan, bunyi air dan lain-lain itu untuk orang sakit. Jadi itu adalah Quran yang lebih banyak bagi kesan untuk orang sakit. Untuk seperti zam-zam yani. Jadi Al-Quran menunjukkan kemujizatan dengan 40 aspek bagi 40 peringkat yang berlainan dan bagi manusia yang berbeza. Atau dengan kata lain, Al-Quran telah menjadikan mereka merasai kewujudan kemujizatan Al-Quran tanpa seorang pun yang dihalang daripada merasai mujizat itu. Untuk semua peringkat masyarakat, mereka rasa kemujizatan itu. Hatta kita melihatkan pada masa kini, kemujizatan Al-Quran dari aspek apa? Lafaz, tulisan. Khususnya tulisan yang highlight kita melihat Ustaz Ahmad Tusraw, semua lafaz-lafaz Allah itu yang tersusun indah, kata-kata yang sama makna. Betapa yang ini tunjukkan, saya tak sempat tadi nak letak dalam slide contoh-contoh itu, mujizat-mujizat itu kenapa muncul pada masa kini? Sebab pada masa kini manusia materialis, yakni tidak beriman kepada benda yang mereka tak nampak. Kalau nampak, baru mereka beriman. Jadi bisa kata akal mereka turun kepada mata mereka. Yani kalau nampak baru beriman. Jadi orang yang begitu pada masa kini, Allah pernah tunjukkan kemujizatan Al-Quran dalam lafaznya itu. Lafaznya yang kita boleh kaji dalam tulisan Ustaz Ahmad Tusraw itu. Banyaklah di sana kita melihat aspek kemujizatan itu. Itu mungkin kena kita ceritakan dalam kelas yang lain. Ya. Jadi tadi yang kita ceritakan, kenapa mujizat-mujizat Al-Quran itu pada masa kini lain daripada yang pada masa dahulu. Sebab misalnya kata apa? Sihir. Kan sihir itu menjadi tumpuan pada zaman Sayyidina Musa AS. Jadi mujizat yang penting telah datang dengan apa yang menyamai dengan sihir. Yani mujizat yang Musa AS membawa serupa dengan sihir, tapi bukan sihir. Mendiamkan orang yang sahir itu. Mendiamkan mereka. Manakala ilmu kedokteran ataupun perubatan menjadi tumpuan pada zaman Nabi Isa AS. Pada masa itu ilmu ilmu perubatan yang terawat, yani masyhur. Oleh sebab itu banyak mujizat Isa AS dari aspek apa? Dari jenis itu.
memberi dengan sentuhan, dengan doa, orang dapat kesihatan, dapat syifa. Yang mati dapat hayat dengan izin Allah, kan? Sampai itu. Demikianlah juga halnya pada zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada semenanjung Arab, jadi pada masa itu kita melihat benda yang terkenal ataupun masyhur, semua orang tumpu atasnya, apa? Sama ada balagat ataupun syair, pidato, ataupun ramalan. Orang kahin kan banyak juga. Macam sih dan satih. Dan mereka bagi tahu tentang masa akan datang. Tapi antara mereka yang bukan yang semua itu musyrik, tapi yang ada yang betul-betul bagi tahu hak tentang hak, kebenaran. Sebab mereka beriman kepada agama Hanif juga. Dan mereka bagi tahu tentang kedatangan Rasulullah SAW. Ramai. Qus bin Sa'idah, kan? Masa bagi khutbahnya. Ataupun Tubba, Raja Yaman, Akaza, Najashi, Kaisar. Dan banyak lagi orang yang bagi tahu tentang kedatangan Rasulullah SAW. Ataupun Rahib Buhaira, kan? Akaza. Jadi masa itu juga mengetahui kejadian masa lalu dan realiti alam semesta. Jadi perkara-perkara ini masa itu raij, yani masyhur. Jadi masa Quran nak jadikan mereka adalah ajiz semua aja. Jadi mu'jiz atas mereka. Jadi Quran itu mendiamkan semua golongan itu, jadikan mereka sebagai tilmiz, anak murid kepadanya. Mereka tinggalkan perkara-perkara syair ke, pidato ke, balaghah ke, syair kan, pidato mereka tulis dengan tinta emas, gantung di dinding Kaabah. Contoh Lebit kan antaranya masyhur, sentiasa puisi dia terpilih yang pertama. Masa Quran turun, anak perempuan Lebit, dia turunkan ayahnya punya puisi, dia kata terhadap Quran ini, puisi ini tak ada maknanya. Jadi orang beramal, mereka tak dapat lagi khabar. Tak boleh bagi tahu khabar masa lalu, masa akan datang. Ataupun mengetahui kejadian masa lalu, realiti alam semesta, Quran yang bagi tahu semua. Secara yang betul. Apa yang berlaku tentang Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud ke, bukan yang kata-kata ataupun berita-berita yang diberitahu oleh para Yahud yang ada banyaklah tipu hela dalamnya itu. Tak betul yang banyaknya. Di Quran memberitahu secara yang tepat. Jadi Quran muzin meyan ini, Quran yang muzin ini, pada masa itu dia mencabar para pemilik keempat perkara ini. Cabar kepada mereka. Oleh itu, ahli balagat, orang yang pertama dan sebelum siapapun yang terpaksa duduk berlutut mendengar Al-Quran, jadi murid yang kepada Al-Quran dengan penuh kehairanan dan kekaguman. Kemudian Al-Quran menjadikan para penyair dan para pemidato dalam kehairanan, kekaguman, dengan membuat mereka kagum, terpesona dan tertarik dengan tarikan yang amat sangat. Ini membuatkan mereka dengan rela menurunkan syair-syair mereka yang paling baik, yaitu Mu'allaqat Sab'ah dari dinding Kaabah itu, kan? Jadi mereka sendiri yang turunkan puisinya. Al-Quran juga merendahkan taraf dan nilai syair mereka. Kemudian Al-Quran menutup mulut para ahli sihir dan peramal yang memberitahu mengenai perkara-perkara gaib, menjadikan mereka lupa akan pemberitahuan pada mereka mengenai perkara gaib, mengusir Al-Quran mengusir jin mereka dan menamatkan era ramalan. Era ramalan bomoh dah habis. Tak boleh lagi para jin yang naik langit tu nak cari khabar-khabar itu, tak lagi. Jadi Allah SWT rajam mereka dengan syahab, dengan bola api. Jadi Quran itu menyelamatkan siapa yang mempunyai ilmu dan pengetahuan mengenai kejadian-kejadian umat yang telah terdahulu,
keadaan-keadaan yang peristiwa-peristiwa alam daripada perkara-perkara khurafat telah selamatkan. Dan pembohongan dengan mengajar mereka mengenai kejadian-kejadian zaman lalu yang sebenar dan kejadian-kejadian alam yang disinari nur. Jadi keempat-empat kategori di atas telah berlutut di hadapan Al-Quran dengan rasa kagum dan hormat yang sempurna dan menjadi belajar bagi Al-Quran. Mereka jadi murid kepada Al-Quran. Seperti Musa AS masa tunjukkan Musa itu, para ahli sihir kata apa? Mereka kata amanna kepada Rabbil Musa. Jadi mereka jadi pengikut kepada Musa AS. Hakeza. Quran jadikan semua, walaupun antara mereka adalah syaz, yang ada beberapa orang yang masih degil, tapi kebanyakannya mereka melihat Quran ini bukannya sihir, bukannya syair. Mereka memang mengakui sendiri Quran ini bukan syair, bukan puisi, bukannya yang asatirul awalin, tapi terpaksa lah mereka tak dapat kata-kata apa yang mereka sandarkan, mendustakan, menipu pengikutnya. Jadi mereka terpaksa kata sihir. Walaupun mereka kata ini bukan sihir. Mereka sendiri kata ini bukan sihir, tapi tak ada kata-kata yang lain. Jadi mereka kata sihir. Jadi kita melihat di sini datanglah satu kitab yang sepadan atau seperti Al-Quran yang datang daripada seorang seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran cabar mereka. Bawalah ke Quran satu ayat ke, satu surah ke. Tak boleh bawa satu Quran, tak boleh bawa 10 Quran, 10 surah. Bawalah satu surah, satu ayat. Cabar mereka. Daripada seorang ummi. Jadi tak bawa. Okey, kalau jadi tak jadi ummi, bawalah daripada semua ulama, kumpullah semua ulama-ulama kamu, para jin kamu, ulama yang dah lalu dan akan datang, semuanya cuba bawa satu kitab seperti Al-Quran. Jika kamu gagal melakukan perkara tersebut, maka anggaplah beliau bukannya seorang ummi, tetapi seorang sangat alim dan penulis yang besar. Bawalah semua itu kan. Memang mereka tak dapat. Jadi akhir sekali Quran kata apa? Bawalah sedikit, dan walaupun mereka tak bawa, mereka kata apa? Maksudnya penentangan itu tidak mungkin melalui kata-kata, melalui huruf tak boleh lawan dengan kata-kata. Oleh itu mereka terpaksa untuk memerangi dengan pedang, sebagaimana kata-kata seorang penyair Al-Jahiz yang masyhur, yani mujadalai bil huruf laysa mungkin, bal mereka pilih mujadalai bis suyuf. Kan? Berlawan dengan Al-Quran, dengan kata-kata tak boleh. Kata-kata dah habis 1000 kata. Kan? Tak ada lagi. Terpaksa mereka nak buat apa? Nak selamatkan diri mereka, nak selamatkan kaumnya, nak selamatkan nenek moyang mereka, agama mereka, semua niaga mereka. Terpaksa mereka nak perang terhadap Al-Quran. Ambil pedang, mereka pilih jalan yang susah. Maksudnya tak boleh lawan dengan kata-kata Al-Quran. Okey, insyaAllah sekali ini kita naktafi di sini dan sambung lagi. Antum boleh insyaAllah sambung sendiri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil